64 tahun tinggal di negara Korea Selatan tanpa saudara mara. Dia tidak tahu sama ada anak yang ditinggalkan di bumi Malaysia masih hidup ataupun telah mati. Dia sangkakan dia sudah hidup sebatang kara, namun takdir Allah mengatasi segalanya apabila dia berjaya bertemu anak-anaknya setelah berpuluh tahun terpisah. Ikuti kisah menyayat hati ini. Mariam binti Johari atau Kim Sun Yi dilahirkan di Pletong, Johor pada 16 Mac 1921. Pada usia 11 tahun, Mariam berkahwin dengan seorang lelaki yang juga adalah jirannya. Hasil dari perkahwinan itu, mereka dikurniakan 4 orang anak. Bagaimanapun, anak keempatnya itu meninggal dunia beberapa bulan selepas dilahirkan. Walau bagaimanapun, keadaan mula berubah apabila berlaku Perang Dunia Kedua meletus. Pihak Jepun berjaya menguasai tanah Melayu dan rantau Asia sekitar tahun 1942. Demi tanah Melayu, suami Mariam ketika itu mula menyertai tentera demi menjaga kedaulatan tanah tercinta. Tapi satu perkara terjadi kepada Mariam bersama beberapa orang penduduk kampung, dicolek oleh tentera Jepun ketika sedang berniaga buah di sekitar Pekan Bletong pada tahun 1943. Malang bagi Mariam, dia dikerahkan sebagai buruh paksa untuk membina landasan kapal terbang di Senai, Johor. Semasa bekerja sebagai buruh di situ, Mariam berjumpa dengan seorang buruh lelaki yang berasal dari Korea yang bernama Cho Si-won. Mereka berkenalan dan mula jatuh cinta antara satu sama lain. Di sinilah takdir hidup Mariam mula berubah. Selepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, Cho Si-won mengajak Mariam mengikutinya pulang ke Korea untuk berjumpa dengan ibu bapa dan keluarga lelaki tersebut. Setelah tiba di sana, keadaan jadi tidak seperti yang dirancang bila mana Mariam terpaksa tinggal di rumah Si-won selama 3 tahun. Berkahwin dan terkandas di Korea Selatan. Hanya lepas 3 tahun Mariam tinggal bersama keluarga Si-won, barulah dia berkahwin dengan lelaki tersebut pada 1949. Tidak sampai setahun berkahwin, tercetus pula Perang Korea pada 1950. Si-won terpaksa menyertai tentera dan meninggalkan Mariam sendirian. Menerusi perbualan bersama penduduk kampung, Mariam disukai ramai tetapi mereka tidak menolak kemungkinan Mariam menghadapi pelbagai masalah. Ini kerana masyarakat Korea Selatan tidak terdedah kepada orang asing dari negara lain kecuali Korea Utara dan China yang memiliki fizikal hampir menyerupai mereka. Sebaliknya, mara yang berkulit lebih gelap berbanding penduduk tempatan dan mempunyai mata bulat menyebabkan gerak-gerinya diperhatikan penduduk di sana. Selepas 3 tahun dalam perkhidmatan tentera, Si-won akhirnya balik ke pangkuan Mariam. Namun kesetiaan Mariam hanyalah sia-sia. Rupa-rupanya Si-won sudah berkahwin lain dengan seorang janda anak 3. Kasihan sungguh Mariam kerana dia sangat tertekan dengan sikap suaminya itu. Tidak boleh juga salahkan suaminya kerana masyarakat Korea ketika itu mementingkan zuriat bagi memastikan kesinambungan keluarga mereka, dan mungkin disebabkan Mariam masih tidak boleh melahirkan anak, Si-won terpaksa membawa pulang janda beranak 3 itu. Mariam terpaksa duduk serumah dengan madunya. Akhirnya, Mariam mengambil keputusan untuk berhijrah ke Seoul dan bekerja sebagai pembantu rumah di sana. Mariam juga berkahwin sekali lagi dengan seorang yang dikenali sebagai Yi pada sekitar tahun 1962 dan tinggal bersama anak tirinya, Yi Yong-un. Sepanjang berada di Korea, Mariam sentiasa bekerja keras untuk mengumpul wang dan bercita-cita untuk balik semula ke Malaysia jika diberikan peluang. Bukannya tidak mencuba nasib, malah Mariam sudah berulang alik ke kedutaan Malaysia di Korea Selatan. Kali terakhir dia pergi ke kedutaan adalah pada tahun 1987. Tapi malangnya kedutaan Malaysia tidak melayan permintaan Mariam, malah menyuruhnya pergi ke kedutaan Singapura. Penantian dan kegagalan Mariam kembali ke Malaysia membuatkan wanita ini terkandas di Korea Selatan selama 64 tahun. Selama itu juga, dia memegang kad warga asing yang mencatatkan tarikh lahir, tempat tiba di Korea dan pelabuhan terakhir sebelum tiba di Korea. Dalam kad itu jelas tertulis yang Mariam berasal dari Malaya dan pelabuhan terakhirnya adalah pelabuhan Singapura. Akhirnya kisah hidup dan penderitaan Mariam mendapat perhatian dari seorang produser rancangan televisyen di Korea Selatan. Orang itu adalah Park Kyung-yang yang juga merupakan produser rancangan Love in Asia yang disiarkan di channel Korea Broadcasting System KBS.
Menurut Kyoyang, pada 2007 dia sudah didatangi oleh seorang wanita dari sebuah NGO yang menceritakan kisah Mariam kepadanya. Dia pun berasa sangat terharu dan merasakan Mariam memang patut dibantu. Apatah lagi wanita itu sangat rindukan anak-anaknya. Makanya hasil usaha Kyoyang berjaya menghubungi anak-anak Mariam di Malaysia. Tidak ramai orang mengetahui kisah suka duka Mariam ini, sehinggalah kisah Mariam mula menjadi perhatian di Malaysia bila akhbar-akhbar di negara ini menyiarkan hasrat Mariam untuk berjumpa dengan anak-anaknya yang sudah berpuluh tahun terpisah. Anak-anak Mariam juga tidak menyangka yang ibu mereka sebenarnya masih hidup. Mereka adalah Ramlah Soni 72 tahun, Jelani 70 tahun dan Jamnah 65 tahun. Anak-anak Mariam dibawa ke Korea Selatan untuk berjumpa dengan ibu mereka. Mereka yang pergi ke sana cuma Ramlah Soni dan Jelani, manakala Jamnah tidak dapat ikut serta kerana masalah kesihatan. Di sinilah sejarah air mata dilakar apabila Mariam yang datang ke studio KBS tidak dimaklumkan tentang kehadiran anak-anaknya ke studio itu. Mereka disatukan kembali dalam suasana penuh menyayat hati yang turut merentap jiwa para penonton yang memenuhi studio berkenaan ketika program khas merakam detik-detik bersejarah itu berlangsung. Mariam kelihatan terkejut dan terketar-ketar kegembiraan apabila melihat Ramlah Soni dan Jelani yang bergerak ke arahnya. Detik bersejarah itu ditonton oleh lebih daripada 10 juta rakyat Korea Selatan. Pertemuan itu juga membuatkan ramai dari wartawan dari Malaysia dan delegasi Puteri UMNO yang turut sama ke sana menangis teresak-esak melihat pertemuan itu. Mariam ada memberitahu pada sidang akhbar yang diadakan selepas pertemuan itu bahawa dia sudah terlalu tua untuk pulang ke Malaysia dan meminta maaf kepada anak-anaknya kerana telah meninggalkan mereka. Ramlah, Jelani, Jamnah. Ramlah. 어머니, 뒤쪽에 보세요. 이 말레이시아 분들이 잠깐만, 예, 앞에 잠깐 봐주실래요? Jangan ada yang datang. 것 같아요. 예. 지금 누군지 알아보시겠어요? 아까 화면에서 봤던 얼굴 그대로인가요? 누군가요? Ada, 아들, Jamnah, 딸. Ramlah. 예. Beberapa bulan selepas peristiwa bersejarah di studio KBS, Mariam akhirnya diberikan peluang menjejakkan kaki semula di tanah air kelahirannya yang dulunya tanah Melayu dan sekarang Malaysia. Setibanya Mariam ke rumah anaknya di Kota Tinggi Johor pada 5 September 2007, Mariam disambut dengan paluan kompang, bunga manggar dan pertunjukan silat. Sebelum itu, Mariam diterbangkan dari Korea Selatan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Seterusnya, dia bermalam di Hotel Marriott Putrajaya sebelum dibawa ke Kota Tinggi. Dia juga ditemani oleh anak tiri, menantu dan cucu tirinya. Sepanjang perjalanan dari Hotel Marriott Putrajaya ke Kota Tinggi, Mariam enggan melelapkan mata walaupun sesaat kerana ingin menikmati pemandangan sepanjang perjalanan itu. Majlis penyambut kepulangan Mariam itu juga dihadiri lebih dari 200 orang tetamu. Pelbagai kuih muih dan buah-buahan tempatan dihidangkan untuknya. Mariam juga ada menyampaikan hasrat untuk menziarahi kubur bapanya. Bagaimanapun, kerana terlalu lama tinggal di Korea, Mariam agak sukar untuk berbahasa Melayu. Mariam ketika diminta bercakap dalam bahasa Melayu kemudiannya menunjukkan kebolehannya mengira 1 hingga 10, diikuti dengan tepukan oleh orang ramai yang mendengar temu bual itu. Kembalinya Mariam ke tanah air adalah satu peristiwa yang sangat bermakna dalam lipatan sejarah Malaysia dan Korea. Ini kerana perasaan syukur dimunajatkan kepada Yang Maha Kuasa kerana memberikan wanita ini peluang menjejaki tanah lahirnya dan berjumpa dengan anak-anaknya walaupun setelah 64 tahun terpisah. Walaupun telah kembali ke Malaysia, tapi nampaknya Mariam tidak mengambil keputusan untuk terus tinggal di sini kerana rupa-rupanya Mariam sudah lama memohon untuk mendapatkan kerajaan Korea Selatan. Dilaporkan pada penghujung tahun 2007, Mariam diberikan status kerajaan oleh Korea Selatan. Mariam kembali semula ke Korea Selatan selepas itu dan terus tinggal di sana.
Pada 5 September 2009, Malaysia dikabarkan dengan berita bahawa Mariam telah meninggal dunia. Keadaan kesihatannya dilaporkan merosot sejak 2 bulan. Mariam meninggal dunia ketika tidur di sebuah rumah perlindungan orang tua di Bandaraya Seoul pada jam 1.20 pagi waktu Korea akibat sakit tua. Bagaimanapun berlaku kontroversi tentang status agama Mariam. Jenazah Mariam disimpan di Gereja Roman Katolik Byongbong dengan namanya diletakkan sebagai Mariam binti Johari dan di bawah jagaan keluarga Yi, iaitu keluarganya di Korea. Bagaimanapun, keluarga Yi perlu dimaklumkan mengenai urusan membawa balik jenazah sebelum jam 1 tengah hari waktu Korea, kerana sekiranya gagal, jenazah wanita itu perlu dibakar. Apa yang membuatkan anak-anaknya terkilan adalah Mariam telah membuat wasiat hendak dikebumikan secara Kristian dan anak-anaknya tidak tahu menahu mengenai wasiat itu. Tapi perkara itu dapat dielakkan apabila pihak Wisma Putra masuk campur dalam hal tersebut. Oleh itu, berlakunya perbincangan antara pejabat kedutaan Malaysia dan pejabat Menteri Luar Korea. Jenazah Mariam akhirnya dihantar pulang ke Malaysia untuk diuruskan mengikut syariat Islam. Pihak Majlis Agama Islam Johor juga mengesahkan bahawa Mariam masih lagi beragama Islam ketika meninggal dunia. Ini kerana terdapat bukti untuk menguatkan dakwaan tersebut. Ini berdasarkan bacaan Al-Fatihah dan pengucapan kalimah syahadah yang dilafazkan Mariam di hadapan dua anaknya, Jelani dan Ramlah Soni, ketika tiga beranak itu bertemu semula di Seoul pada Julai 2007. Penyaksian kalimah syahadat itu juga dilafazkan di hadapan keluarga semasa warga emas tersebut pulang ke Malaysia pada Ogos 2007. Akhirnya, jenazah Mariam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Makam Kota Tinggi Johor pada 16 September 2009. Walaupun perkara ini sudah lama berlaku, tapi peristiwa yang dihadapi oleh Allahyarham Mariam Johari ini adalah satu perkara yang jarang-jarang berlaku. Kita sendiri tidak dapat membayangkan bagaimana Mariam menjalani kehidupannya selama lebih 60 tahun di negara orang. Apatah lagi bila mengenangkan anak-anak yang ditinggalkan. Mariam sendiri tidak dapat sembunyikan perasaan bersalahnya kepada anak-anak yang ditinggalkannya itu. Walaupun begitu, bukan hak kita untuk menyatakan tindakan arwah itu betul atau salah. Ini kerana zaman yang dia lalui itu penuh dengan cabaran dan konflik seperti Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Semoga kisah Allahyarham Mariam menjadi pengajaran kepada kita semua dan didoakan agar rohnya sentiasa dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.